Jadi Allah dah tahu dah cara mereka tu. Cakap tak serupa bikin. Artinya bagaimana emas dah bertukar, ya. Bukit Safa dah menjadi emas yang begitu lumayan. Tiba-tiba mereka tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku akan menyeksa dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat dulu. Artinya kalau sekiranya mereka ingkar dengan sebab pertukaran Bukit Safa menjadi emas, aku akan seksa mereka. Aku akan azab mereka yang azab ini tak pernah dikenakan kepada umat dulu. Dahsyat punya azab. Rasulullah rasa gerun dan takut. Dia tak mau azab dikenakan kepada umat dia. Ini kasih cinta Rasulullah SAW kepada umat mengatasi segala-galanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Rasulullah bagi tahu setelah Allah bagi satu pilihan, dan jika engkau mahu wahai Muhammad, nescaya aku akan bukakan pintu taubat dan aku akan bukakan pintu rahmat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima yang kedua lah. Sebab Nabi kata, aku tidak mahu umatku diazab, diseksa, maka bukakanlah pintu taubat kepada mereka, bukakanlah pintu rahmat kepada mereka. Maka sampai sekarang tuan-tuan tidak diazab lah, tidak diazab. Dan dalam riwayat ini tuan-tuan, ya, ayat ini turun bila berlaku peristiwa ini. Allah telah turunkan satu surah dinamakan Suratul Isra. Dalam Suratul Isra ayat 59. Ini kita yang apa saya sebut ni dirakamkan oleh Allah dalam Suratul Isra ayat 59. Apa yang Allah kata? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Shadaqallahul azim. Al-Isra ayat 59. Dan tidak ada yang dapat menghalang kamu daripada mengirim kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi akhirnya Bukit Safa kekal lah, batu sampai sekarang lah. Kalau Rasulullah terima hak pertama, Bukit Safa dah tak ada lagi dah. Mungkin dia jadi lembah sopa kot, atau jadi lubang kot. Pasal dia orang kalau korek, bukan sekat korek sikit, dia korek sampai dalam tanah. Bukit Safa dah tak ada, tak bersaing lah kita. Sebab di Lombong, dia bak Lombong. Itulah kata kisah berlaku yang kedua di Bukit Safa. Yang ketiga, tuan-tuan, ya, saya nak sebut satu-satu. Bila kita pergi naik atas Bukit Safa, ya, kita dah dapat bayangkan kisah-kisah yang berlaku pada zaman dulu. Yang ketiga tuan-tuan, ni cerita Abu Jahal. Abu Jahal ni, Allah tuan-tuan, ya, kita dah baca sejarah dia, memang dahsyat lah. Kejahatan kepada Nabi SAW. Itu gelaran dia, ya. Abu Jahal tu bapak bodoh. Jahal tu jahil lah. Abu tu bapak, tu kata bapak bengong. Bapak bodoh. Tapi bodoh-bodoh dia pun jahat bukan main. Macam-macam cara dia nak merosakkan, nak membinasakan Nabi SAW, ya. Jadi Abu Jahal ni pernah ketika Nabi berada atas Bukit Safa tu, dia menyakiti Nabi. Suatu hari Nabi ketika duduk atas Bukit Safa, Nabi selalu menghadap ke arah Kaabah. Dia atas Bukit Safa. Maka datang Abu Jahal, tiba-tiba saja dia ambil batu yang dekat dengan Bukit Safa tu, dia ketuknya kepala Nabi. Ni orang jenis jahat ni, kaki apa, Nabi tak buat apa, tak kacau dia pun. Saya saja jadi kedebel, ambil batu letak, ketuk kepala sampai berdarah-darah. Tak pasal-pasal, terkejutlah Nabi sebab dia ketuk dia dari belakang, ya, luka. Lepas tu dilihat oleh seorang wanita, ya. Ada riwayatkan begitulah. Dia tengok Nabi dah berdarah, terus dia lari balik ke rumah Nabi. Sewaktu itu wanita itu bertemu dengan
bapa saudara kepada Nabi seorang lagi yang bernama Sayyidina Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni dia suka memburu. Dia bawa balik memburu menaiki kuda. Ya, jadi dia punya busar-busar panah dan sebagainya masih ada lah kat dia tu. Sampai-sampai dia baru turun je daripada kuda, lelaki kita bagi tahu. Dia kata, wahai Hamzah, aku melihat tadi Abu Jahal telah memukul anak saudara kamu Muhammad di atas bukit Safa, dan keadaannya agak parah, tak kepalanya berdarah habis semua. Sayyidina Hamzah ni tuan-tuan, itu sejarah tuan-tuan. Hamzah nak mendapat hidayah daripada Allah. Sejarah Hamzah nak dapat hidayah. Sewaktu itu dia dah mula rasa nak marah kepada siapa yang buat. Dia tak kira lah, dia begitu sayang dan cinta kepada Nabi, sudah berputik di dalam jiwa dan hati dia. Dia tanya, siapa yang buat? Dia kata, aku lihat Abu Hakam, ataupun digelar Abu Jahal. Dia dah tahu dah Abu Jahal tempat dia. Abu Jahal ni dia punya tempat dia tu, bila apa-apa dia pergi ke An-Nadi. An-Nadi ni orang Melayu kata kelab lah. Kelab. An-Nadi, kelab. Situlah tempat dia minum arak ke, nak berkaraoke. Karaoke tak ada kok macam tu tak. Mungkinlah dia nak nak memuaskan nafsu dia pergi situlah. Jadi Abu Hamzah dah tahu dah. Dia pergi situ. Bila dia pergi saja, terus dia mengisytiharkan. Saya sebut kata-kata Sayyidina Hamzah. Saya terjemahkan. Kata Hamzah, kamu wahai Abu Jahal sanggup memburukkan anak saudaraku sedang aku berada dalam agamanya. Dia isytihar terus. Sewaktu itu ramai tuan-tuan dan puan-puan nak isytihar masuk Islam. Dia isytihar di kelab tu. Kamu menyakiti dan kamu telah memburukkan anak saudaraku yang aku berada dalam agama dia. Akhir sekali dia ambil busa panah dia tu, dia bantai Abu Lahab, Abu Jahal setengah mati. Tak ada siapa boleh tolong. Pada Abu Jahal ni tuan-tuan, dia gelarannya Abul Hakam, ketua hakim tu. Ketua hakim orang Quraisy lah. Bukan ketua hakim negara, ketua hakim orang Quraisy, ya. Jangan salah faham pula. Jadi maknanya dia orang hebat lah, tak ada siapa boleh tolong. Hamzah dah isytiharkan dia masuk Islam. Itu sejarah Hamzah masuk Islam. Setengah mati, lembik. Kalau campur setengah lagi mungkin mati. Dah setengah dah mati. Jadi akhirnya dia balik. Ini kisah peristiwa di atas bukit Safa. Dah 3 dah tuan-tuan. Yang keempat ni agak panjang. Bukit Safa menyaksikan beberapa peristiwa sewaktu pembukaan Mekah. Pada tahun bila Futuh Mekah. Futuh Mekah tahun bila tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat sejarah Islam ni, ya. Nabi buat haji akhir tahun bila? Tak apa, saya tanya saya jawab. Futuh Mekah berlaku tahun 8 Hijrah. Sebelum Futuh Mekah, ingat tak Nabi datang ke Hudaibiyah untuk mengerjakan umrah tahun 6 Hijrah. Tapi tak dapat masuk ke Mekah, Nabi balik. Nabi ditangguh oleh Allah untuk masuk Mekah 2 tahun lepas tu. Jadi tahun 8 Hijrah baru dapat masuk. Dan akhirnya haji diperintahkan pada tahun 10 Hijrah. Wajib haji itu pada tahun 5, ada yang mengatakan 6 Hijrah. Tapi pelaksanaan haji itu selepas itu 5 tahun. 5 tahun lepas tu. Kalau haji difardukan 5 Hijrah, difardukan, Nabi tak boleh buat lagi. Itu yang Nabi bila dapat perintah buat haji, tak dapat nak laksanakan haji, Nabi nak buat umrah dulu. Itulah datangnya tahun 6 Hijrah. Fardu haji tahun 5, Nabi datang untuk buat umrah tahun 6 Hijrah. Tapi sampai di Hudaibiyah dihalang oleh orang Quraisy. Abu Sufyan tak benarkan Nabi masuk sehingga berlaku tahlul ihsar di Hudaibiyah. Maka Nabi terpaksa baliklah dalam keadaan sudah ditahlul ihsar. Sebab orang tak dapat selesai setelah niat, selesai kerja haji atau umrah, dia kena tahlul ihsar. Sebab nak menghilangkan larangan ihram tu. Akhirnya balik. Tahun ke-8 berlaku Futuh Mekah.
Dan tahun ke-10 barulah Nabi dapat melaksanakan Hajjatul Wada'. Dan tahun ke-11 Rasulullah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bukit Safa menyaksikan beberapa lagi peristiwa. Pertama, tuan-tuan, Rasulullah SAW telah menjadikan Bukit Safa sebagai tempat pertemuan di antara pimpinan tentera-tentera Islam untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah telah memberitahu kepada panglima ketika itu Khalid bin Al-Walid bahawa apa-apa pertemuan dalam ketenteraan di atas Bukit Safa. Pertemuan atas Bukit Safa tu pertemuan untuk merancang strategi dalam peperangan. Masa itu Khalid bin Al-Walid lah sebagai jeneral. Yang kedua, selepas melakukan tawaf, Rasulullah SAW telah naik di atas Bukit Safa, menghadap ke Kaabah dan memuji serta memuja Allah Subhanahu wa taala dan membanyakkan doa di situ. Maka bagi kita sampai sekarang, di antara tempat mustajab doa ialah di atas Bukit Safa. Jadi jangan lupalah bila kita naik atas Bukit Safa nanti, siapa-siapa yang pergi ke Mekah, ya, sama ada haji atau umrah, jangan kita ambil ringan berada atas Bukit Safa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di situ juga adalah di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Nabi selalu berdoa. Dan carilah ruang yang boleh nampak Baitullahil Haram. Dan kita pun waktu nak memulakan sa'i, kita disunat apa? Melambai-lambaikan Kaabah di atas Bukit Safa dan di atas Bukit Marwah, ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah mengisytiharkan keamanan kepada penduduk Mekah setelah berlakunya Futuh Mekah. Nabi naik di atas Bukit Safa, dia isytiharkan keamanan di situ. Maksudnya gencatan senjata lah. Tidak berlaku pertumpahan darah. Dan Nabi mengatakan, sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, Nabi sebut atas Bukit Safa tu, siapa-siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan. Rumah Abu Sufyan ini dekat Muda'ah, ya. Ada satu tempat namanya Muda'ah. Muda'ah tu rumah Abu Sufyan, rumah ketua Quraisy, tok penghulu Quraisy, Datuk Bandar Mekah, Abu Sufyan. Rumah dia tu dekat dengan Marwah. Kalau tuan-tuan pergi di Safa ke Marwah, masa nak keluar sebelah kanan tu, dekat dengan tandas tu, tandas yang besar kan, itu tapak tu di antara adalah rumah Abu Sufyan dekat situ. Dan rumah Rasulullah pun kat situ juga. Sama ada dekat tandas mana kita tak tahulah, tapi kawasan itulah berhampir dengan tandas yang besar tu, ya. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan yang telah terletak di Muda'ah, maka dia mendapat keamanan, dia akan selamat. Siapa yang meninggalkan senjata, Nabi kata, dia adalah selamat. Maksud meninggalkan senjata tu, dia jangan menghunuskan senjata. Senjata tu kena berada dalam sarung. Sebab budaya orang Arab ni, dia ke mana dia bawa senjata. Zaman dululah, ya. Pedang dia lah. Jadi kalau dia nak aman, dia masukkan senjata. Ataupun jangan bawa senjata, dia akan mendapat keselamatan. Maka siapa yang mendapat keamanan, dan sesiapa yang masuk rumahnya dan menutup pintu, maka dia juga akan mendapat keamanan. Itu 3 tanda Nabi beritahu kepada orang kafir Quraisy setelah Futuh Mekah. Sebab masa Nabi masuk, tuan-tuan, orang kafir Quraisy dia terlalu takut. Dia duk fikir macam dia orang fikir, apa yang akan berlaku kepada mereka bila Mekah sudah ditawan oleh Muhammad dengan pengikut dia. Siapa yang nak kena hentam ni? Siapa yang nak kena dera ni? Nak kena seksa ni? Masing-masing takut. Tapi Nabi berada atas Bukit Safa, 3 perkara Nabi sebut. Artinya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia pun selamat, aman. Siapa yang tidak menghunuskan senjata ataupun menyimpan senjata, maksudnya tidak menandakan, memberi tanda peperangan, dia pun selamat. Maksudnya orang Islam tak akan bunuh mereka. Begitu juga mereka yang masuk ke rumah dengan keadaan selamat, tidak ada apa-apa buat pemberontakan, mereka akan selamat. Jadi itulah seronoknya orang kafir Quraisy. Nabi tidak berdendam kepada mereka, walaupun dihalau daripada tempat tumpah darah, dapat menawan semula Mekah dalam masa 8 tahun. Itulah kata, ya, Tuhan Maha Kuasa, tuan-tuan. Boleh Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada Nabi peringkat awal,
Tapi Mekah mendapat kemenangan tu dalam tempoh 8 tahun. 8 tahun baru dapat memasuki Mekah. Kalau setakat tahun ke-6 tu sebenarnya dah boleh dah. Dia tak bagi Allah tak bagi kemenangan lagi. Mungkin ada rahsia-rahsia umat Islam di akhir zaman pun tak dapat kemenangan. Kerana mungkin barangkali kita belum bersedia untuk menerima kemenangan. Umat Islam di dunia ni banyak yang sudah lari daripada landasan yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau kita dapat kemenangan beberapa kali, kita tak pandai nak menjaga kemenangan itu. Kita tak dapat menghargai kemenangan itu. Barangkali takut menjadi lebih teruk lagi. Kerana itu belum bersedia lagi kita menerima, Tuhan tak bagi kemenangan. Tak mustahil Tuhan nak bagi orang Islam menang dalam dunia. Bukan sikit jumlah orang Islam dalam dunia. Saya ingat sudah berapa? 3 bilion. Rasanya dah lebih 3 bilion, ramai. Kita tuan dirahmati oleh Allah, saya tidak dapat meneruskan lagi. Ada lagi banyak kisah-kisah. Saya akan cuba kupaskan lagi, tuan-tuan, apa-apa sejarah yang ada di sekitar Masjidil Haram, ya, supaya dapat kita ingatkan balik, ya, dalam mengingatkan itu kita dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah ketika kita kita mengunjungi rumah Allah nanti, insya-Allah. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada dua pengumuman, tuan, yang diamanahkan kepada saya. Pertama sekali, insya-Allah selepas daripada solat zuhur, kita ada solat sunat hajat. Solat sunat hajat, mohon doa kepada Puan Zainab Matak. Zainab Matak ini berada di SUKM oleh kerana dia diuji oleh Allah dengan jangkitan virus, ya, menjangkit organ dalaman dia, dan virus itu telah melarat sampai ke tulang belakang. Jadi semoga kita doa khusus kepadanya, Puan Zainab bin Tab itu akan disembuhkan segera oleh Allah ataupun diberikan sesuatu yang terbaik kepadanya. Yang kedua, niat kita jugalah kepada situasi semasa, ya, yang mana kapal terbang hilang tak jumpa lagi tu, MH370, ya. Semoga Allah Ta'ala hindarkan daripada segala musibah-musibah, termasuklah kalau ada konspirasi pun akan Allah lenyapkan, Allah binasakanlah, kerana ini melibatkan negara kita, ya. Jadi selain daripada kita minta supaya diselamatkan ataupun berjumpalah dengan sebaik-baiknya, Allah lebih tahu lagi. Kita minta serah kepada dia, kepada Allah. Tuhan nak bagi cara macam mana itu yang terbaik, yang terbaik. Cuma sebagai hamba kita minta kepada Allah Ta'ala sesuatu yang terbaik daripadanya, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, ada sumbangan bagi membayar yuran persekolahan di Surau Haji Yusof, Kampung Baru, Sungai Buloh. Ada dibentangkan sejadah di sana, nanti tuan-tuan boleh berikan bantuan sekali mana yang mampu, insya-Allah. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.